khabar korang semua? Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, maaf saya batin. Selamat Hari Raya ber-PKP di tahun 2021. Syukurlah. Apapun kita harus bersyukur dengan apa yang ada. Selama ni pun kita berhari raya daripada kita lahir, daripada kita kenal dunia. Sebulan kita berpuasa, Syawal menjelma, kita raikan dengan gembira. Tapi pada tahun lepas dan tahun ini kita tak dapat meraihkan Syawal dengan gembira, orang kata. Raikan dengan ala kadar. Tapi apa pun kita kena bersyukur. Itu ujian daripada Allah. Dia baru nak test kita 2 tahun je. Bukan apa pun. Mungkin sampai 3 tahun, 4 tahun, mungkin sampai 2005 ke apa. Kita kena bersyukurlah. Kan, ujian yang dia bagi pun tak seteruk mana. Kita masih boleh berhari raya, kita masih sihat walafiat duduk di rumah. Kan, itu dia test kita je, dia test sikit je tu, kan. Kita kena bersyukur. Okey, sempena hari raya Aidilfitri 2021 ni, saya taklah menceritakan kisah perjalanan saya. Saya nak ceritakan edisi khas, siri edisi khas tentang sambutan hari raya di kampung saya. Kampung saya ni raya memang best gila. Seawal bulan Ramadan, 1 hari bulan Ramadan sampailah seminggu hari raya, saya busy manjang. Nak tahu sebab saya apa saya busy? Okey, nanti saya akan ceritakan. Bergema takbir raya, menitis air mata, terbayang suasana permai desa. Alhamdulillah, hari ni 1 Syawal dapat saya merakamkan video untuk korang semua. Ini bukanlah siri yang ke-21, tapi ini adalah siri edisi khas untuk hari raya. Kalau nak ikutkan siri 21, saya nak panggil Azrin, Zaini macam yang saya janjikan pada korang semua di edisi 20 kan. Tapi tak dapat, saya pun dah hubungi Azrin. Saya pun dah berhubung dengan dia. Apa yang menggembirakan saya, Azrin bersetuju dengan apa yang saya rancang bersama Zaini. Jadi saya sangat teruja dan gembira lah. Dengarkan perbualan saya dengan Azrin. Apa kata Azrin? Itulah cadangan aku, Aku nak jumpa kau dengan Zaini. Lagi satu, aku ada projek single untuk dia macam ni. Aku hari tu sebelum Arwah Ustaz Razim meninggal, aku ada plan nak buat album kelima Melissa. Tapi bila dia dah pergi, aku nak buat single tu, aku nak nyanyi seorang-seorang. Akhirnya aku nak buat projek ni, projek sampingan je. Aku nak kita buat bertiga. Aku dah tanya Zaini, dia dah setuju. Kau main drum, Zaini main gitar, nak carilah seorang bassist ke apa kan. Aku nyanyi je lah, senang. Projek sesaja. Tapi lagu insyaAllah lah, lagu pun baik-baik. Aku dah bagi dengar, Long Exist dengar pun dia suka. Gigi yang repair gitar pun dia suka dengan lagu tu. Bagus, idea kau pasal konten tu memang itu cadangan aku. Tapi tak apa, nanti aku bincang dengan Zaini macam mana. Cantik juga tu Jak. Kan? Senang aja kita. Yelah, kita buat, orang cakap tak apalah, kita buat projek je lah benda ni kan. Daripada tak ada, biarlah ada kan. Lagi bagus kan. At least kita pun ada semua main music lagi kan. So suka-suka, enjoy kan. Peminat pun dah macam beria-ria nak nak macam tengok kita kan daripada cerita kau tu kan. Macam bagi aku pun, aku rasa inilah masanya juga. Kita pun kebetulan kita tak kesampaian masa dengan Fairyland kan. Masing-masing pergi masing-masing, tapi kita berjaya. Kita pergi walaupun band lain-lain, kita berjaya. Buat nama, buat band, kita berjaya. Jadi inilah masanya sekarang ni, kita kejar balik cita-cita kita tu, atas nama projek band je, tapi untuk peminat. Okey, Fairyland buat album, tak kira single ke apa kan. So aku fikir itu jugalah. Macam best juga kan. Macam dia sebenarnya ialah macam sebenarnya main benda tu memang kita bertiga je, Fairyland je. Tapi kalau andai kata siapa-siapa lah, macam kau cakap lah, nyanyi
Zai boleh nyanyi, aku memang tak boleh lah. Kan, jadi Fairyland tu, nak tengok orang, nak tengok branding tu, Fairyland tu. Itulah dia, saya sangat bersyukur walaupun saya tak jumpa dengan Azrin, walaupun saya tak dapat jumpa dengan Zaini sebab PKP. Memang ketat sekarang, undang-undang memang terlalu ketat. Rentas daerah pun tak boleh, saya pun duduk kat rumah ni pagi Syawal ni. Duduk diam-diam. Apapun, saya akan keluarkan satu edisi khas untuk korang sempena Hari Raya dalam kisah perjalanan Rockers ni. Edisi Hari Raya. Jangan sedih pagi ini, tak dapat kita bersama meraihkan Aidilfitri yang mulia. Okey, seawal satu Ramadan, start je satu Ramadan, kita orang solat tarawih. Malam tu habis dia solat tarawih, kami satu kampung bersama imam, ustaz, Tok Siap, Tok Bilal, apa semua kita akan meeting, duduk setempat kat surau tu. Sebelum dia orang tadarus kan, kita meeting dalam setengah jam. Apa yang kita bincangkan, raya tahun ni, baraan seperti biasa, Pak Imam cakap, baraan. Nak tahu baraan tu apa? Nanti saya akan ceritakan. Lepas tu dia akan tanya, tahun ni nak buat meriam berapa batang? Buat meriam tu yang best tu. Meriam apa orang tahu? Meriam batang kelapa. Batang kelapa tu setinggi-tinggi pokok kelapa tu, sepanjang-panjang batang kelapa tu kita orang potong sepanjang 20 kaki. Kita orang belah, kita orang buat meriam. Jadi itu persoalan dia. Tahun ni nak buat berapa batang? 10 batang, 15 batang, 12 batang, 20 batang, habis-habis pun 20 batang lah. Limit sejarah saya kat kampung paling banyak pun kita orang buat 20 batang. 20 batang meriam batang kelapa. Memang real lah, dah macam perang malam raya, orang tahu. Macam perang. Bukan kampung saya je, kampung keseluruhan di daerah Sabah Penam, sampailah seberang Perak. Seberang Perak, Hutan Melintang, Bagan Serai, Bagan Datuk, Simpang 5, sampailah ke Teluk Intan. Kampung saya Pahit Baru, Sungai Tengah, Sungai Tawar, Sungai Apung, Teluk Ru, Simpang 4, Perenggan. Semua memang main meriam batang kelapa lah. Malam raya tu yang meriah gila lah. Tu yang best tu. Tu yang bestnya saya punya sejarah kat kampung masa Hari Raya tu. Seminggu je bulan puasa, kita orang dah start riki. Kita orang nak buat meriam ni, kalau contoh 20 batang, dia bagi kepada 20 kumpulan. Satu kumpulan ada 5 orang. Kumpulan saya biasalah, walaupun macam mana pun tim saya, orang tua dah tahu tim saya memang Abu Irham, lepas tu Hamim, Soha, lagi siapa Zaidi ke apa. Macam tu lah. Kita akan pecah pada 20 kumpulan. Satu kumpulan seramai 5 orang. Jadi kalau 20 batang tahun tu, kita akan berpecah pada 20 kumpulan. Maknanya lebih kurang dalam 100 orang lah. 100 orang untuk menjayakan 20 batang meriam batang kelapa. Itu yang best tu. Memang best gila lah kampung saya. Seronok. Seminggu bulan puasa, kita dah start riki batang kelapa. Kebun saya memang jadi mangsa lah. Yang tahu kebun saya luas kan. Cari riki kat kebun, kita riki dulu. Dia ada chief dia, ada leader dia seorang, Pak Cik Wok nama dia. Dia dah meninggal. Dia otai lah. Dia memang kita hormat gila lah. Dia memang berpengalaman. Pak Cik Wok ni pun memang musician. Dia pun muzik ghazal, dia main biola. Kepala pun best. Kita orang tua, orang muda semua bercampur, memang macam kawan-kawan lah. Memang kejar-kejar, bergurau-gurau, musik apa semua. Macam adik-beradik. Itu best kampung saya. Kita orang cari batang kelapa tu, cari. Okey, kita target yang ni. Kita target dalam 4-5 batang lah. Pangkar. Macam Siti Piramli tu. Pokok pangkar. Okey, kita dah jumpa je, kita panggil Pak Cik Wok. Pak Cik Wok, kita dah jumpa batang kelapa. Okey, mana? Habis tu dia datang riki. Dia tengok 5 tu. Yang ni bagus. Okey, yang ni tebang lah. Dah tebang, potong 20 kaki. Belah batang kelapa tu, kita buat longkang tara, cantik apa semua. Tara cantik memang makan masa lah. Kita start buat projek meriam tu 10 hari puasa, 10 Ramadan. Sebab dia biasa makan masa dalam 20 hari. Nampaknya macam ni, kita buat 5 orang dalam masa 20 hari buat meriam ni. Potong belah 2, lepas tu buat longkang dia cantik. Lepas tu kita orang tangkupkan balik. Bila dah siap longkang tu, kita orang pikul lah sebelah tu. Pikul
ikut nasib lah. Kalau kebun, kita kumpul di surau. Meriam tu kita himpun kat surau. Kat surau tu, pekarangan surau tu, madrasah tu kan, luas sampai luas, kita susun kat situ. Kadang kalau tak sesuai kat situ, kita cari satu tanah lapang lah, kita susun. Kalau banyak sangat tempat tak muat, kita cari satu kawasan tanah lapang, kita susun kat situ meriam tu. Jadi kita bergotong royong kat situ lah. Saya berhari raya di kampung, memanglah duduk seorang kan, bujang. Tu saya masa remaja, memang saya tak buat apa-apa. Nak buat rendang mana saya reti. Nak masak ketupat pun rendang tak ada, tak masak juga. Jadi saya tak ada buat apa-apa lah. Macam kuih-muih saya belilah biskut-biskut di kedai. Ada satu kedai tu jual macam-macam keripik, biskut, meruku ke apa, buat asam ke, dan gula-gula apa. Saya letak macam tu lah untuk kawan-kawan datang berhari raya. Kalau pasal nak makan juadah-juadah hari raya tu, saya pergilah ke rumah Irham. Mak Irham pun dah anggap saya ni macam anak dia sendiri. Rumah Abu, Mak Abu Hanifah tu pun anggap saya ni dah macam anak dia sendiri. Jadi saya ni dengan diorang ni dah macam satu keluarga. Diorang tahu mana-mana saya pergi rumah kawan saya, diorang mesti sambut saya, diorang layan saya sangat baik. Ramai kawan saya, Taki Adin, Bahrin, mana saya pergi rumah kawan-kawan, dia orang akan tahulah, Mama mesti makan. Dia tahu saya memang kat rumah tak ada benda nak buat time raya. Jadi diorang panggil saya datang rumah lah. Raikan hari raya pertama memang saya memang enjoy lah. Pergi rumah Abu, pergi rumah Irham makan ketupat, pergi rumah Abu apa semua, seronok. Kita buat rendang hasil daripada lauk, rendang kerang, suning sotong, apa semua macam-macam. Best. Memang best gila raya kampung saya. Okey, menceritakan pasal meriam tadi tu. Meriam ni kita orang buat waktu malam. Waktu siang je lah ada yang bekerja. Kalau yang tak kerja tu dia boleh lah buat sambung waktu siang. Tapi dalam bulan puasa kita tak boleh nak buat macam heavy sangat. Kita buat ala kadar lah. Tapi biasanya kita buat gotong royong tu waktu malam selepas solat tarawih. Solat tarawih memang kita tak miss lah kat kampung tu, yang seronok tu. Lepas solat tarawih je kita akan bawa lampu gasolin tu, isi minyak tanah, gasolin. Kalau orang kampung tahu lah lampu gasolin kan. Kita pam, lepas tu cucur, bawa pada dalam dua ke, kita gantung kat situ, kita proses. Dia yang lama tu nak buat dia punya longkang tu. Lubang tu, longkang tu, batang kelapa tu untuk buat meriam tu. Kat situ dia makan masa lama. Dan kita tak boleh buat sembarangan. Kita buat pun akan dipantau oleh Pak Cik Wo ni. Dia akan tahu kalau silap-silap buat memang meriam tu dia punya bunyi tak kuat. Kita orang buatlah pelan-pelan, kita buat sampailah berjaya. Dah berjaya baru kita angkut separuh batang kelapa tu. Bawa dulu sebelah, pikul lah jalan kaki. Nak angkat naik basikal tak boleh, nak angkat naik motor tak boleh. Bahaya. Jalan kaki slow-slow. Penat berhenti. Kalau mana kebun yang 5 km daripada surau tu menjawab lah. Mana yang kebun dalam-dalam tu pandai-pandai lah, slow-slow lah. Slow, relax. Sampai dekat contoh kat surau lah kan, kat pekarangan surau tu kita pun proses ikat meriam tu. Kita ikat pakai buluh tali yang mana Cina buat bakul kan, nak pakai buluh tu kita ikat kemas-kemas, ikat dengan satu, kita letak satu batang kayu bakau yang panjang yang lurus, kita cari daripada hutan, letak, kita ikat, lepas tu selang sekaki, ikat, lepas tu tengah tu kita letak selak. Dia punya saga dia kan, penyangga dia. Letak macam selak. Lepas tu kita pahat lah, pukul bagi sampai dia ketat. Baru dia punya ikatan tu akan jadi kuat. Tiba di malam raya, kita cucur lah. Start pada 12 malam, besok hari raya, malam tu kita dah standby. Beli kabait jangan cakap lah, memang beratus kilo lah. Bayangkan 20 biji meriam, berapa kilo kita nak beli.
Lebih kurang dekat dalam 300-400 kilo lah. Kita beli dia pakai tin kan, satu tin dah 50 kilo. Satu tin tu untuk satu meriam. Jadi kalau 20 meriam kita pakai 20 tin lah. Macam tu. Best, memang best. Hilang. Bang kena jampi sikit dah tu. Biasanya sehari atau 2 hari sebelum Syawal saya sempatlah pergi kubur arwah ayah saya, bersihkan kubur, tebas. Time tu memang sibuk-sibuk dia buat meriam kan. Tapi bila tengok saya tak ada, saya beritahu Abu, saya kata Abu aku nak pergi kubur. Dia tahulah. Mamat mana Mamat? Mamat pergi kubur, bersihkan kubur bapak dia. Dia tahulah. Biasanya sehari sebelum raya lah saya akan bersihkan kubur tu, pengalaman kubur tu saya bersihkan apa semua. Dah bersih, baru settle. Macam hari raya pertama tu lepas saya main meriam, biasanya meriam kita habis menjelang je fajar kita stop, sebab nak solat Aidilfitri kan. Lepas siap solat Aidilfitri saya pergi kubur sekejap, lepas tu balik memang tidur lah, lepak lentok lah. Semalaman bakar meriam bergila-gila. Satu meriam tu setidak-tidaknya 3 orang kena kendalikan. Seorang tukang letak kabait, letak air, tak kabait masuk. Lepas tu seorang lagi tukang jaga dia punya tu sendal dia tu, nak bagi tak nak bocor kan. Mana yang longgar dia ketuk, mana longgar ketuk. Kalau dah loose ambil yang basah, yang lebih besar ketuk lagi. Lepas tu seorang lagi tukang cucur. Kita yang best tu kita cucur bergila-gila tau. Kampung sebelah, kampung Singapura dia cucur. Contoh kampung Singapura ada 10 batang, kita tahu. Okey, tahun ni kampung Sungai Tengah ada berapa batang? Ada 20 batang juga. Sungai Tawar ada berapa? Ada 8 batang. Kita tahulah bunyi 8 mana? Sungai Tengah. Bunyi 7 mana? Kampung ni, kampung ni, kampung ni. Kita cucur bergila-gila, kita tak cucur babi buta, tidak. Kita tunggu kampung sebelah habis baru kita pula cucur. Dong. Lepas tu kampung sebelah pula dong. Bergila-gila. Tu yang best tu. Kita walaupun duduk jauh-jauh kita dapat rasa kita punya connection tu daripada kampung ke kampung. Memang best. Daripada pukul 12 malam sampailah pukul 6 pagi lah biasa. Terbit je fajar, dah nampak terang-terang cuaca, kita mau stop. Balik-balik mandi, solat raya, solat Aidilfitri. Memang seronok lah. Sejarah tak mungkin pulang. Biasa kalau hari raya pertama, lepas solat raya, saya lari ke kubur sekejap. Walaupun kubur tu dah dibersihkan, saya pergilah baca Yasin, buat apa yang patut. Lepas tu saya akan balik memang ngantuk gila lah. Kena tidur juga lah, sejam dulu tidur lah. Tengah hari tu kita bangun, petang tu kita lepak lah, berkumpul dengan kawan. Biasa kita berkumpul di surau je, di madrasah. Kat situ tempat kumpul kita orang, lepas tu kita pergi minum kedai ke mana-mana. Biasanya memang surau lah, madrasah lah memang point kita orang. Itu apa semua. Hari raya yang kedua, hari raya kedua tu yang best tu, kita orang pergi baraan. Korang tahu baraan tu apa? Baraan tu adalah hari raya rombongan beramai-ramai satu kampung ke sebuah rumah demi sebuah rumah sampailah habis rumah tu. Macam kampung saya, kampung Tebur Rukun Perak Baru, rumah contoh rumah ada 100 buah rumah. Start pada 8 pagi sampai pukul 5 atau 6 petang lah. Habislah 100 buah rumah tu. Kita pagi-pagi kita berkumpul di surau. Di madrasah tu kita berkumpul. Ada wakil seorang, ada ustaz lah seorang. Dia punya klasi lah, dia punya chef lah. Dia punya chef, dia punya sarjan pun ada lagi seorang. Dia ada tukang karut dia. Kau nak tahu tukang karut ni apa? Nanti saya jelaskan. Okey,
Sampai surau dikira dah cukup apa semua, cukup ramai semua apa. Sampai surau dikira semua dah ada semua, kita macam lah orang kampung kan, mesti kita kenal siapa yang tak ada, siapa yang tak ada. Kadang kalau tak ada pun bila kita beraya rumah dia terus ikut. Dia tengok dah cukup je, dah nak bergerak je, ustaz tu akan baca doa lah. Baca doa sekejap, naik atas surau apa semua, baca doa apa semua. Lepas tu kita ustaz lah dari rumah ke rumah. First kali rumah hujung kampung, rumah Isa. Rumah Isa tu memang rumah yang pertama lah. Pertama-tama kali rumah Isa kita pergi. Saya dengan Isa, dengan Mahmud, Abang Isa ikutlah sekali, dengan abang dia Safi'i. Ramai pergi beraya. Lepas rumah Isa, ada sebuah rumah lagi. Lepas tu rumah saya. Rumah saya pun kira hujung kampung juga. Rumah saya dia tahulah memang tak ada apa. Hari dia orang tuang sendirilah air. Biskut-biskut je lah. Lepak rumah saya dengan layan lagu sekejap. Kat rumah saya lama sikit. Layan lagu rock apa semua. Layan selagu dua lah. Selagu dua lagu lah. Selagu dua lagu, lepas tu gerak. Rumah. Ramai gila. Cara kita orang berhari raya macam mana tau? Bila kita orang dah sampai, kita makanlah apa yang dihidangkan apa semua. Ikut dan lah, kalau rumah kecil kita orang tak masuk lah, duduk luar je lah. Reda lah kan, siapa yang kendian. Yelah, tak semuanya orang ni kaya raya kat kampung. Ada orang tu rumah kecil memang tak muat. Kalau berada sampai 30-40 orang, mana muat? Duduk kat luar je lah. Tapi kadang dia standby meja lah kat luar, air ke biskut-biskut kan. Untuk berhari raya ni, untuk bermaaf-maafan ni, pakai ustaz tadi tu lah, wakil dia. Ustaz tu akan jemput tuan rumah, dia akan duduk berhadapan, dia akan rapat, dia akan slow cakap apa semua, cakap dalam bahasa Jawa lah, bahasa halus, cara bermaaf-maafan kan. Lepas tu siap je bermaaf-maafan. Lepas tu seorang tukang karut tu akan berselawat, macam solat tarawih tu lah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Macam tu. Bila tu dia dah berkumandang, standby lah. Mana yang tengah makan tu cepat-cepat lah makan, cepat-cepat minum, memang nak gerak lah tu. Jadi macam tu lah. Kalau kita bermaafan one by one, memang lah setengah jam tak habis satu rumah. Ada 30 orang, 40 orang kan. Memang tak ada lah. Tiap seronok dari satu rumah. Kadang siapa yang kendian pergi rumah sana, kita yang kendian tu baru sampai yang kepala dia dah balik, yang leader tu dah balik. Jadi kena cepat lah, kena cepat. Dari rumah satu rumah. Last sekali hujung tu memang rumah Ustaz Hamidun tu, memang dia hujung belah depan sekali kan. Sampai rumah Ustaz Hamidun. Ustaz Hamidun ni memang ustaz yang paling dia macam ketua segala ustaz lah di kampung saya. Ustaz Hamidun ni dia tak ikut raya sekali sebab dia pun ustaz dia ni memang dah umur kan. Hidup rumah je lah. Last sekali sampai rumah dia akan buat ucapan doa selamat untuk kampung, menceritakan kesejahteraan kampung, berterima kasih pada yang muda, yang tua apa semua, saling menghormati. Memang best lah kampung saya ni. Saya pun tak tahulah macam mana nak bayangkan. Saya tak boleh nak ceritakan betapa harmoninya kampung saya ni kat korang. Saya cuma boleh ceritakan, itulah saya boleh ceritakan macam mana lah. Kalau nak ikut perasaan memang best gila. Saya akan rindu zaman-zaman tu. Sekarang tak tahulah masih ada lagi tidak. Dah berapa puluh tahun saya tinggal di kampung. Last di rumah Ustaz Hamidun, dia akan berucap, kami akan baca tahlil, doa selamat untuk kesejahteraan kampung, untuk kebaikan semua. Kita baca doa, kita pun bersurai. Waktu asar kita bersurai, kita solat asar di madrasah lah. Tengah hari kita orang berhenti kat madrasah, kat surau kita akan solat zuhur. Mana yang nak balik, nak mandi apa, balik mandi lah. Itu cukup masa memang kita berkumpul kat situ balik. Itu best. Itu nama dia Baraan. Baraan ni orang kata macam rombongan dari rumah ke rumah, ziarah rumah ke rumah. Di hari raya yang kedua. Hari raya yang ketiga, kita orang dah rasa free lah. Pergilah rumah macam biasa raya ketiga sampai raya seminggu ni, kita orang pergi rumah awek lah. Bukan awek saya, contoh macam Abu ada kawan perempuan kan, rumah dia kat mana. Kita orang tak ada macam bercinta secara serius lah masa zaman bujang. Kita cuma kenal pun atas pada kawan kau ada adik perempuan, aku suka pada adik perempuan kau, suka macam tu je lah. Tapi kita taklah sampai bercinta heavy sangat. Contoh kita pergi rumah Ahmad di kampung Tok Ru. Ahmad, pergi rumah kau boleh aku melawat-lawat adik kau. Dia kata, mengada lah kau ni, kata alah saja nak raya. Jadi kita pergilah, kita beraya macam tu lah.
pergi sana pergi sini, pergi rumah Irham, pergi kawan Irham, rumah kawan Irham, kadang sampai lepas ke hutan melintang, ke Bagan Serai, Sungai Batang, sampai ke Perak, seberang Perak. Biasanya menziarah kawan ni kita orang sampai raya yang ke seminggu lah. Hari raya yang seminggu. Lepas masuk minggu kedua tu dah slow, tak ada apa lah. Itu yang saya cakap, daripada awal Ramadan sampailah seminggu hari raya, busy gila. Memang seronok, sangat-sangat seronok. Last saya ada balik tahun 2000 ke tahun 1999, tahun 2001, 2002 tak salah saya lah. Masih ada lagi lah meriam, tapi dah tak semeriah dulu. Ada juga orang buat meriam tapi tak banyak lah, dalam 5, 6, 7 batang. Dia buat pun yang cucur pun tak ramai, seorang-seorang cucur. Budak kampung dah tak ada. Dia yang seronok masa meriahnya kampung saya ni, masa saing-saing saya, Abu, Irham, Takiadin, Rosli, semua ada. Masa tu seronok. Bila angkatan kita orang dah tak ada, yang tua pun ramai dah meninggal, yang muda ni dah tak tahu apa, dia tak pandai. Sepatutnya kita orang ni bimbing pada yang bawah kita. Tapi kita orang dah semua dah pergi merantau, dia terputus macam tu je. Cara tradisi tu terputus macam tu je, tak ada apa. Jadi saya balik kampung pun 2-3 tahun lepas pun lengang, dah tak ada apa, tak semeriah dululah. Suasana tu pun dah tak meriah macam dulu. Jadi itulah kisah hari raya di kampung saya. Dalam dingin